الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk kita bersama pada pagi ini dalam ruangan soal jawab. Mudah-mudahan bertambah pengetahuan dan hidayah kita untuk kita beramal dengan agama dan mempraktikkan Islam dalam diri kita, insya-Allah. Soalan yang pertama, kalau kedua ibu bapa dan ayah sakit uzur dan tak boleh diuruskan dan tak boleh uruskan diri sendiri, boleh tak pisahkan ibu dan ayah itu? Contoh, si ibu dijaga oleh anak A dan si ayah dijaga oleh anak B. Kalau nak jaga kedua-dua sekali tak sempat sebab anak-anak tadi ada keluarga sendiri yang perlu diuruskan. Tambahan pula ibu dan ayah yang uzur tadi perlukan penjagaan perhatian setiap masa. Makan, minum, berak kencing semua kena ada orang yang uruskan. Jadi agak mustahil seorang anak perempuan yang ada tanggungjawab pada suami dan rumah tangga untuk uruskan kedua mereka yang uzur. Kalau dipisahkan kedua mereka, hukumnya Ustaz, dipisahkan supaya mudah anak-anak menjaga menguruskan kedua mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melakukan kebaikan terhadap ibu bapa ialah merupakan satu yang wajib. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memberi biaya ataupun saraan kepada kedua ibu bapa yang telah uzur ialah merupakan suatu yang wajib kepada anak-anak. Hari ini, pada ketika ibu dan ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika ibu ayah masih muda, anak-anak masih kecil, tanggungjawab membiaya, memberi infak itu wajib ke atas ibu bapa. Nanti dia bertukar. Satu masa esok ibu dan ayah akan jadi macam budak-budak balik. Ketika itu tanggungjawab anak-anak pula untuk menjaga, membiaya
menginfak harta dan duit untuk tujuan penjagaan kepada ibu dan ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ke atas apa yang wajib ni? Yang wajib, yang utama sekali ialah kepada anak-anak lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak ada anak lelaki, maka kewajipan itu berpindah kepada anak-anak perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini perkara yang berkait dengan hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana menantu ataupun suami kepada anak perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghalang anak perempuan ataupun isteri dia daripada melakukan kebaikan kepada mak ayah dia, hukumnya haram dan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan termasuk dalam perkara menderhakai orang tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dalam perkara ni, dalam keadaan kita hidup di akhir zaman ni, banyak situasi yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak situasi yang mendorong berlaku penderhakaan. Ataupun dalam bahasa lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meramaikan orang masuk neraka dalam isu yang berkait dengan pemeliharaan kepada orang-orang tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di antara dosa-dosa yang Allah akan hukum di dunia ialah dosa ni. Dosa lain Allah tangguhkan pembalasan di akhirat esok. Tapi dosa berkaitan dengan orang tua akan dilunasi di dunia dulu sebelum sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya balasan Tuhan tu berlaku terlebih awal pada orang yang derhaka kepada kedua ibu dan ayah. Bukan di sana tak kena dah, sana kena juga, tapi di sini dah kena dah. Baik. Begitu juga orang yang buat baik pada mak ayah. Orang buat baik pada mak ayah pun akan dibalas di dunia ni sebelum masuk syurga esok. Balasan di sana syurga, balasan di dunia pun dia akan dapat sebelum daripada dia masuk syurga. Berpandukan pada hadis Nabi SAW yang Nabi kita sebut, birru aba'akum yabirrukum abna'ukum. Itu balasan dia. Berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu dan ayah kamu, yabirrukum abna'ukum, nanti berbuat baik kepada kamu anak-anak kamu pula. Maka orang-orang yang di dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia cakna, dia prihatin kepada mak ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia peduli mak ayah dia. Nanti bila dia tua, anak-anak pula akan mempedulikan dia. Kalau ayah dan ibu, kalau seseorang itu kurang bagi perhatian pada mak ayah dia, dia kira dia kerjaya lebih utama, mak ayah tak tahu nombor berapa. Jadi esok nanti dia akan terima nasib, dia pula tidak akan dicakna, dipedulikan oleh anak-anak dia. Nah, ini balasan yang Tuhan bagi di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu keluarga di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni isu akhir zaman ni. Anak-anak bekerja. Cerita dia, si ayah sakit. Bila si ayah ni sakit, si ibu ni jaga. Mak ni Tuhan bagi dia sihat, dia boleh duduk tengok suami dia yang sakit. Anak-anak ni bukan tak perhatian, bukan tak memberi perhatian. Mereka duk minta dah, jom lah mak, jom ayah duduk dengan kami. Tapi orang tua tak mau. Dia tak mau duduk di rumah anak-anak, dia suka duduk rumah dia. Mereka minta satu, ya Allah Tuhanku, bagilah kami sihat, kami boleh urus diri kami sendiri. Jadi nak menyusah anak-anak ni banyak orang tua-tua tak mau. Allahumma salli ala sayyidina. Selagi boleh urus diri sendiri, tak mau pergi duduk rumah anak-anak.
Tapi kalaulah tak mampu ni macam-macam kadang-kadang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut nak duduk di rumah seorang-seorang. Ayah dah mati, tinggal mak, takut nak duduk rumah seorang-seorang. Lepas tu tak ada kemampuan nak pergi cari makan dan sebagainya. Tak ada pilihan, melainkan kena pergi duduk rumah anak. Alhamdulillah, duduk rumah anak pun anak baik-baik. Terpaksalah tinggal kampung halaman, pergi duduk di Kuala Lumpur dan sebagainya. Cerita ni, cerita anak-anak semua kerja, minta pujuk, jom mak, jom ayah doakan kami. Tak mau. Tapi tak apalah, oleh kadang mak tak masalah, lepas telefon balik, tanya abang, ni anak baik-baik. Jadi akhirnya tak apalah, si ibu ni bela ayah. Sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama, bukan sehari dua, bukan sebulan dua, bertahun. Dan anak-anak pun rasa juga tak senang hati mak di rumah macam sana. Tapi mereka haraplah mak lepas sihat boleh belayar. Satu hari mereka terkejut sebab dapat panggilan telefon. Panggilan telefon ni masalah Sayyidina Muhammad, Pak Melaka kau siapa telefon? Hampa jangan terkejut ni. Allahumma salli ala sayyidina. Bila lepas sampai hampa dengan terkejut ni, dalam kepala otak lepas dah set ayah tak ada. Jadi hampa jangan terkejut ni. Ayah tak ada ke Pak Long? Mak hampa tak ada. Terkejut. Jadi yang lepas duduk set ayah, tiba-tiba tak ada mak. Pakat balik. Tak sangka ni Tuhan buat dalam hidup ni banyak kejutan. No? Jadi jaga-jaga hidup ni. Kita tak tahu perancangan Tuhan, macam-macam Tuhan buat. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya baliklah anak-anak. Balik rumah ni, tak sangka mak nak pergi dulu. Ingat ayah yang nak meninggal, tengok-tengok mak. Allah, tak tahu. Balik pada jauh pakai duduk menangis. Kalau ayah meninggal itu pakat okey, boleh tahan, boleh tahan juga sebab dah ada persediaan. Dah bersedia dah. Mak ni tanpa persediaan. Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayanglah anak-anak semua yang ada ibu. Akhirnya subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad aku jalan pakai duduk menangis sampai di rumah. Ya Allah, mak. Tak apalah, selesai ringkasnya. Urus semua. Anak-anak ni bagus. Anak ramai. Jadi mereka ni tak terus balik ke Kuala Lumpur, ke mana-mana kampung tempat mereka ada kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ambil cuti seminggu. Semua pakat jaga ayah. Ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pakai duduk fikir, duduk sembang, macam mana nak buat ayah. Macam mana nak buat ayah. Jadi pakat duduk bincang. Pakat duduk kata macam ni, ayah ni kena bagi perhatian. Kena bela bagi perhatian. Kak jaga lah. Kak kata, itulah kak ni. Kalau tak kerja, kak boleh jaga. Tapi masalah kerja ni. Pakat semua jawapan macam tu. Tak ada penyelesaian. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi hari-hari lah urus. Kita mak ayah sakit ni, jangan buat macam ni. Tak pasal anak-anak ni. Kita 5 beradik contoh. Ayah kita dia panggil kadang-kadang dia tak boleh nak cakap, dia panggil kita. Jangan duk kata macam ni. Abang, pergi tengok ayah. Adik, pergi tengok ayah. Kita sendiri panggil. Faham tak? Jangan bagi orang, jangan aku dah jagalah banyak hari dah. Kami jaga dah, hampa peluang juga. Hampa peluang pula. Tak ada istilah tu lah dengan mak ayah. Kita bangkit nyesap pesan pada semua dan live ni. Sebab itulah peluang nak buat baik pada mak ayah kita. Nak balas. Nak berjasa. Mereka dah berpuluh tahun lah bela kita. Ni kita nak, Tuhan nak uji sikit ya, sebulan 2. Setahun 2 je. Ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada istilah. Hampa tak mau tak apa, aku bangkit buat. Kena macam tu. Pesan pada semua.
Baik, jadi kadang-kadang ni tu tak apalah masalah panggil. Kadang-kadang mandi. Nak mandi orang tua. Soalan Sayyidina Muhammad. Aku mandi hari-hari dah, hampalah mandi pula. Aku suap nasi kat ayah hari-hari dah, hampalah pula. Contoh. Tak ada istilah tu. Mana soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kita tu subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad bangkit buat khidmat pada mak ayah. Dan buat pula tak boleh buat halal balai. Tak boleh balai, buat dalam keadaan terbaik. Sebab ayah ni dia sakit, dia tak cakap tapi dia tahu hang buat lebih kurang kat aku. Perasaan. Dia sama, maknanya mana kita buat dengan keadaan mesra, kita buat dengan kasih sayang, tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sama. Jadi biar kita ni diperakukan oleh mak ayah kita, kita buat dengan dia tahu kita buat dengan hati kita. Waktu tu penting sebab doa dia tu. Di antara doa yang mustajab adalah doa orang sakit. Sebab tu bila mana kita ziarah orang sakit, ambil peluang minta doa dia sebab doa dia mustajab. Tapi peliklah sikit. Kita pergi ziarah orang sakit, kita kata Pak Tam tu sakit, dia terjun nak tidur lah. Pak Tam tolong doa kat saya Pak Tam. Agak-agak dia kata apa? Hang lah doa kat aku. Ada aku nak doa kat hang. Kan? Okey, tak apa. Teknikal je benda tu. Pak Tam, saya nak doa Pak Tam lah, Pak Tam amin lah. Gitu. Doa lah, dia aminkan sama lah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, orang sakit ni sangat mustajab doa orang sakit. Betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara anjuran Nabi, jangan tinggalkan ziarah orang sakit. Kalau dengar orang sakit, ziarah orang sakit. Pi untuk dapat doa mustajab. Di dalam ni banyak kita doa, banyak orang macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam masalah sakit ni. Cari orang sakit, minta orang doa kat kita. Kita baca doa, dia aminkan. Sama juga. Jadi kerap-keraplah, banyakkanlah ziarah orang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya di hospital ada orang sakit. Bila tak boleh lah dan COVID. Di hospital ada orang sakit, ataupun di rumah tu ada orang sakit. Pi minggu ni, minggu depan pi pula. Jadikan satu adat. Setiap minggu pi ziarah orang sakit. Sebab Nabi suruh. Lepas tu doa diaminkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak kata amin pun, dia ada malaikat yang bersama dengan orang sakit tu yang mengaminkan doa kita. Kenapa orang sakit doa mustajab? Sebab orang sakit ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak berhenti di hati dia Allah. Orang sakit ni satu pengharapan, ya Allah bagilah aku lega, ya Allah. Setiap masa detik ketika hati dia ada Allah. Tuhan tak tinggal. Kalau dia boleh bangkit, dia nak bangkit, dia tunjai bangkit tu Allah. Nak bangkit pun Allah, nak duduk pun Allah, nak mengiring pun Allah, semua Allah. Jadi doa sangat mustajab. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa. Okey. Tadi pakatlah duk jaga mak dan duk jaga ayah ni. Lepas tu duk masak makan, lepas tu main seorang, hak ni bahagian suap ayah, hak ni bahagian mandi ayah apa semua. Nak cukup 7 hari dah, nak kena balik kerja balik lah. Mana ayah kita nak buat ni? Tak ada putusan ni. Masalah Sayyidina Muhammad, tak ada putusan. Tak ada solusi. Akhir satu bagi hari akhir Mangkit masalah Sayyidina Muhammad. Pi tengok ayah. Oh ayah ni. Pakat panggil semua mai tengok ayah, tengok ayah tak ada dah. Balik dah ayah kepada Tuhan dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Kejut tak? Terkejut kali kedua. Tuhan buat berlapis-lapis kejutan. Waktu tu menangis, ya Allah ayah. Bukan lepas suka, tapi lepas kata, ya Allah ayah, kami belum sempat nak buat putusan tu ayah. Ayah dah tak ada.
Allah nangis semua pula. Tuhan buat dalam hidup tu. Macam tu kadang-kadang. Jadi lepas tu pakat duk katalah hati, Tuhan, hebat perbuatan Engkau Tuhan. Tu cara Tuhan nak create bagi dalam hati kita ada perasaan. Dialah yang mengatur segala-gala. Tu Allah Ta'ala. Okay, jadi dalam hidup ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, macam mana ni situasi kedua-dua orang tua sakit? Allah, saya pernah tengok kedua-dua sakit. Dan sama macam ni lah masalah Sayyidina Muhammad. Ayah pitak tahu, mak biduk tahu ni. Sebab macam mana? Hak tu yang mereka boleh buat. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksakan kita melainkan kemampuan kita. Tu jawapan dia. Nak jaga dua-dua tak mampu. Okey, hang jaga seorang, hang jaga mak, aku jaga ayah. Lepas tu anak-anak ni lepas tahu perasaan mak ayah. Walaupun sakit tapi dia teringat kat mak tu. Ayah, mak pula dia teringat kat ayah. Tahu perasaan kedua orang tu. Jangan kita kata orang sakit tak ada perasaan tu. Orang sakit lagilah berperasaan. Lagi halus perasaan orang sakit. Jaga orang tu. Banyak orang tak faham lah. Akhir subhanallah Muhammad Sayyidina Muhammad. Raya ke apa tau. Anak-anak ni faham, anak reti. Dia pengusung tu, mak tu main kat ayah ni. Main kat ayah. Ayah ni mak ni. Mak suruh mak tangan dia. Mak tangan dia. Pegang muka mak. Kata apa tak reti. Lepas tu soalan Sayyidina Muhammad, mak pegang tangan ayah, pegang tangan kuat-kuat tu. Tapi lepas tak cakap lah, hati mereka berkata-kata. Faham tak? Kena buat macam tu. Urus terbaik. Dah buat macam mana soalan Sayyidina Muhammad. Tapi lama-lama sekali buat main mak kita, wapi ayah kita. Subhanallah. Tuhan tahu. Allah Ta'ala ni, dia tahu hal kita. Jadi esok ni anak-anak ni akan jadi anak-anak yang terbaik. Mereka akan dibuat macam tu lah anak-anak kat mereka pun, insya-Allah. Jadi jangan hantar. Kalau boleh jaga ayah, berjaga mak, jaga. Jangan hantar rumah orang tua-tua. Kesian. Saya pernah sekali satu masa anak murid saya, Ustaz Hafiz Salihin. Dia panggil saya tu waktu tu malam tu saya ceramah di Penang bulan puasa. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, dia kata Ustaz nak minta Ustaz singgah di rumah orang tua-tua Bidung. Dia kerja situ. Dia kerja di bawah Jakim, kerja situ. Tak apa, saya kata insya-Allah Ustaz tak balik lah. Nak kena nak balik buka senar balik nak pergi pula, bukan dia tidur di Bidung. Lepas siap bilik tidur. Dia panggil tidur tu sebab nak suruh buat qiyamul lail. Malam berapa Ramadan tu, suruh buat qiyamul lail. Qiyamul lail kat siapa? Kat orang tua-tua. Jadi pukul 4 bangkit qiyamul lail. Bila bangkit qiyamul lail, masalah Sayyidina Muhammad selesai habis qiyamul lail. Lepas tu orang nak jamu makan lah. Bangkit sok masalah Sayyidina Muhammad. Sembang. Dia kata Ustaz, yang pertama saya nak cerita kat Ustaz ni, Allah orang tua-tua ni Ustaz, macam budak-budak balik. Macam budak-budak balik. Ustaz dia kata, dulu Ustaz buat kat kami, Ustaz duduk ligan kami. Lah kami duduk ligan di bawah pula. Duduk ligan semayang. Saya waktu mengajak di Darul Ulum ni, saya warden asrama. Waktu tu muda semangat. Soalan saya lama. Saya nak pelajar saya jadi macam saya. Ni hak dengar ni petau. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya nak pelajar jadi macam saya. Saya nak bentuk mereka jadi macam kita. Tegas, semangat, apa semua ni. Mana pelajar yang tak main jemaah, ambil tindakan. Pelajar ni ada menyorok dalam jamban, tak mau main jemaah. Lah ni Ustaz, kami kena ligan orang tua-tua macam tu. Menyorok dalam jamban, tak mau main jemaah. Allah no. Waktu patutnya berderah tua ni mayanglah jemaah kan. Dia bukan tak larat, tapi dia mungkinlah Tuhan tak bagi hidayah kat dia. Dia pun kena nasib dengan Tuhan pun dia tak jaga, akhirnya
Begitu nasib dia di rumah orang tua-tua. Jadi ustaz-ustaz di rumah tua-tua ni ada kuliah, buat tazkirah, mana-mana yang waktu sembahyang, mananya pergi ajak sembahyang, nyorok. Saya digelak, senyum lah, sebab dia kata macam ustaz buat kami hari tu, nanti kami kena buat kat depan tu juga. Tak apalah. Lepas tu kata ustaz lagi lepas pada sembahyang subuh kita pergi tengok. Ustaz nak pergi tengok tak? Boleh juga. Dia ceritalah, dia kata masalah Sayyidina Muhammad, dia kata kesian orang tua-tua, dia kata anak-anak main tak main dah lepas tu. Mati baru main. Tak main dah, tak kunjung lah. Macam mana mak ayah kita? Tak apa, dia kata. Ada yang telefon, habang kata mati, lepas jawab macam ni. Tak apa, tolong urus, kami semua okey lah. Mati pun tak mau main dah. Macam mana mereka? Ada yang main pula, main juga. Tapi bawa borang anak sain tanah. Berpanggian tanah pusaka. Itu tak baik. Tu no. Kita pun tak tahu macam mana soalan Sayyidina Lerong tua-tua dengan anak-anak dia pun. Sampai macam tu Tuhan buat. Tapi kalau tak ada isu tu, mereka jaga orang tua-tua mereka, soalan Sayyidina Muhammad dengan baik. Tapi anak macam tu, isu anak tu macam tu lah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, anak tu macam tu lah. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Okey, jalanlah saya ni daripada satu asrama, satu dom. Tengok, ya Allah, betul ke aku tengok ni? Orang tua-tua duduk atas kursi, duduk atas katil, pakai pampers. Ya Allah, macam tu je ke? Kok ke kita bagi pakai baju, bagi kain belekat dengan apa? Tak pakai pampers, duduk terjun orang tua. Semua duduk atas katil, pakai pampers. Ya Allah, kesiannya, kan? Jadi kalau pakai macam tu di rumah, malu juga ke anak-anak, kan? Jadi macam tu lah saya tengok. Cuma better lepas orang tua pakai pampers. Ni janggut putih, misai putih, apa putih ni. Duduk atas katil, dia terjung, tak kaki unjuk ni. Allah, sianya. Lepas tu, satu yang kena bau lah tu, saya kena sabar sikit, busuk, pagi-pagi lepas berak. Buatlah pampers. Tapi saya kata hebat lah orang jaga rumah orang tua-tua ni. Sebab hari-hari main tik. No? Saya pun kata, Tuhan dia buat. Macam-macam orang suka kerja. Kawan tu suka kerja macam tu, orang suka kerja macam ni, orang tu suka kerja macam ni. Masalah saya nama. Ada orang Tuhan beri hati dia, aku nak kerja di rumah orang tua-tua. Aku kesian kat orang tua-tua. Tu Tuhan yang jentik hati pasal bagi. Macam juga orang yang kerja balik perbandaran, hak yang duk ambil sampah tu, jangan pandang sebelah mata. Terima kasih kat depan. Kalau tak ambil sampah, tak teruk kita, kan? Dari mana Tuhan atuk semua baiklah hidup ni, kelengkapan hidup semua cukup. Berterima kasih pada semua orang. Sebab tu Nabi kata, kalau orang tak berterima kasih, orang tu tak berterima kasih pada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak berterima kasih kat orang, berarti dia tak berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada semua orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, soalan dia, boleh tak? Boleh lah, sebab tak mampu nak jaga dua-dua. Jadi kita ada salah seorang saja yang kita mampu nak jaga, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Allah SWT maha mengetahui terhadap hamba-hamba dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bila haid, adakah sama dapat pahala bila kita bersiwak? Contoh nak zikir dan lain-lain. Allahumma salli ala Sayyidina. Orang haid ni tak boleh semayang, tak boleh semayang, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi zikir boleh. Zikir boleh, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bagi perhatian sikit ketika masuk waktu semayang.
Waktu semayang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu semayang ni waktu kita dengan Tuhan. Waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita kata ni dia panggil didikan. Dia panggil tarbiyah. Dia panggil tarbiyah nafsiyah, tarbiyah kepada diri. Okey, contoh, bila masuk waktu semayang, seorang duduk bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina, bang di masjid. Ni orang perempuan tak payah dengar ni. Taib, waktu tu Allahumma salli ala sayyidina, panggilan Allah tu panggilan umum, cuma dia yang tak boleh nak bangkit buat sebab Tuhan tak bagi sebab Tuhan tak bagi buat. Tapi jawab azan tu kena jawab. Sunat menjawab panggilan azan. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tu sama bacakan doa untuk dia mendapat pahala seperti mana dia semayang. Walaupun tak boleh semayang, tapi dapat pahala seperti mana dia semayang. Doa dia, alhamdulillah ala kulli dhanbin, astaghfirullah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Dalam buku kita ada. Baca doa tu, alhamdulillah ala kulli hal, wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Alhamdulillah ala kulli hal, wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Segala puji bagi Allah atas semua perkara, ala kulli hal. Aku boleh semayang pun alhamdulillah, aku tak boleh semayang pun alhamdulillah. Bukan aku tak mahu semayang, tapi itu hukum Tuhan kat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, maknanya syukuri terhadap nikmat, syukuri terhadap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hal kita dalam semua perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dalam apa situasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Wahai Tuhan, aku minta ampun terhadap semua dosa aku. Okey, satu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti kita prihatin terhadap situasi yang sedang kita duduk. Sepatutnya kita duduk di tempat ibadat, tapi kita tak boleh buat ibadat. Okey. Orang yang berzikir ni, orang yang Allahumma salli ala sayyidina, orang yang dalam keadaan haid ni, dia boleh berzikir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia boleh berzikir, dia boleh sembahyang. Okey. Ketika seseorang tu nak bersiwak ataupun nak bersugi, kita kena faham dulu sugi. Semua perkara, nak baca Quran, sunat kita bersugi. Kita nak belajar, sunat kita bersugi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak kira lah sama ada belajar live, belajar berdepan ataupun belajar cara live. Jadi cari sugi. Kita nak mengaji, sugi dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita biri, kita nak duduk, sunat kita bersugi. Kita duduk, kita nak berdiri, sunat kita bersugi. Kita nak masuk rumah, sunat kita bersugi. Nak keluar rumah, sunat kita bersugi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya sugi ni tak renggang daripada Rasulullah dan para sahabat Nabi. Baik, untuk mudahkan mereka, untuk memudahkan mereka beramal, salafus soleh mereka tak sugi macam ni. Tarik ya. Orang kita berokok, senang tarik nak merokok. Salafus soleh tarik sugi macam tu. Sugi sepanjang masa sugi. Sugi ni baik. Apa baik dia? Yang pertama, dia memudahkan kita untuk berkata la ilaha illallah nak mati esok. Waktu tu waktu yang susah tu, waktu yang kritikal tu. InsyaAllah orang yang mengucap dua kalimah syahadah itu di antaranya sebab mereka
selalu bersugi. Saya pun promosilah sugi ni. Tiba-tiba satu orang makcik tu lepas habis kuliah, dia kata, "Ustaz, kami nak sugi apa? Gigi tak ada lah." Kita terlupa kata ada orang tua tak ada gigi. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita pun kata, gigi makcik tak kata langsung, adalah 2 puntung. 2 puntung tu musugi. 2 tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Macam seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia ada selai janggut. Orang Arab tak ada janggut ni pelik sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada janggut. Ada sorak je janggut. Amboi, sorak tu pun dia pedar bukan main. Pedar apa terjemah lah. Ni, walaupun sorak janggut tapi duk urut dia. Orang banyak janggut tak apalah, boleh duk rom macam tu kan. Ni satu. Dan Nabi kita sangat suka tengok dia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi akan tengok dia, senyum kat dia. Oh, bila Nabi senyum tak terah, seronok. Sallallahu alaihi Muhammad. Senyum balik Allah, Nabi seronok, Nabi senyum kat aku. Jadi macam itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali bagi salam. Sampailah satu ketika Sallallahu alaihi Muhammad Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak senyum lah Rasulullah. Akhirat dia pun pasal apa Nabi tak senyum kat aku. Hari-hari Nabi senyum, hari Nabi tak senyum. Langsung menjumpa Rasulullah. Pasal apa hari Nabi senyum kat saya, hari ni tak senyum? Nabi kata, aku senyum tengok hang sebab aku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku nampak balasan Allah Subhanahu wa taala kat hang bidari syurga nunggu tunggu hang, sebab tu tunggu janggut hang. Maknanya semua amal yang kita buat ni, masalah Sayyidina ada balasan. Nabi SAW diperlihatkan bidari syurga kat Rasulullah sebab mereka ni duk syok tentang janggut dia. Bidari syurga tu tak tahu nak cerita macam mana dia ni. Jadi kalau kita ni orang lelaki-lelaki ni semua dah ada ni bidari syurga. 60 orang menanti kita. Tersekurang-kurang ni orang lelaki-lelaki. Semua 62 orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 lagi siapa? 2 lagi isteri kita di dunia, seorang. Yang seorang lagi siapa saja di kalangan orang perempuan ahli dunia. 62 orang semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bidadari ni, kalau kita buat jahat, disampaikan pada dia, dia sedih. Sedih pasal apa? Takut tak dapat kita. Takut terjun pergi neraka, dia duduk di syurga. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kata guru saya, kalau bersama dengan dia jenuh sembang. Sebab dia ahlul jannah. Kita ahlul dunia, duduk di dunia. Contoh macam ni, Ustaz Suhaib. Masuk syurga, Sallallahu alaihi Muhammad, dengan seorang bidadari ya. Lagi Anis cemburu pula. Cerita dalam syurga anda tak cemburu lah. Cemburu di dunia ya. Lepas tu, satu bidadari, dia kata, Sallallahu alaihi Muhammad, abang di dunia dulu kerja apa? Soalan, contoh dia tanya. Tersesuai lah kata-kata satu Pak Long di Kuala Nerang ni. Abang di dunia dulu, abang kerja apa? Abang kerja motong. Nurai kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Motong tu apa? Motong ni dia ada pisau. Pisau tu macam mana? Jom sembang. Pisau tu macam ni, kita kena lukis pula, abang ada gini. Lepas tu kita tak dia pokok, kita tarik macam tu. Pokok dunia macam mana?
Jenuh sembang Pak Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah sayyidina tu dia panggil dari syurga. Jadi Nabi selalu diperlihatkan daripada Rasulullah. Contoh bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat berita terhadap kematian bukan apa nama sahabat Nabi yang Hanzalah ni malam pertama masalah Sayyidina Muhammad, malam pertama dengan isteri dia. Dia sebab tu orang lelaki-lelaki tu masalah Sayyidina Muhammad, jangan bercinta sebelum daripada kahwin. Dia bercinta lepas kahwin tu terbaik. Kalau cinta sebelum kahwin, semua kita tahu dah hai dia. Kalau kita tak cinta lagi, banyak perkara kita tak tahu lagi. Soalan pertama yang selalu, soalan spot orang tanya lah, kalau orang tak pernah cinta sebelum kahwin, isteri akan tanya, macam mana boleh kenal dia? Orang famous pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Hanzalah ni pada malam pertama, bila malam pertama tu dengan isteri dia, belum sempat mandi wajib, panggilan jihad panggil, gendang jihad di Palu. Tak sempat nak mandi wajib, turun pi perang. Bila pi perang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia termasuk di kalangan yang dipilih untuk gugur sebagai syuhada. Bila perang habis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat mai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hanzalah pelik Rasulullah, siapa pergi jurus dia mandi? Orang lain tak ada, dia seorang dimandikan. Nabi, ya ke? Nabi bangun dengan segeranya, Allahumma salli ala sayyidina, berkejap-kejap Nabi ke sana. Lari-lari Nabi ke tempat Hanzalah. Dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi terjengkit-jengkit. Dia para sahabat tengok, Nabi pasal apa Nabi tak macam selalu, dia jengkit-jengkit pula. Sampai-sampai di Hanzalah, Nabi terberhenti tengok Hanzalah. Para sahabat berhenti sebab Nabi berhenti. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengah-tengah Nabi duk tengok Hanzalah tu, tiba-tiba Nabi macam ni. Nabi memalingkan wajah dia. Para sahabat tanya, Rasulullah, pasal apa Rasulullah? Tadi Nabi pasal apa Nabi kalihkan wajah? Pasal berkalih muka? Nabi kata, aku tengok yang kau berhenti tu sebab Tuhan buat turunlah dari syurga. Han nak sambut dia tu, dia isteri-isteri dia syurga. Berlari-lari, pakai duk keliling jenazah dia. Dah tengok macam kursi berirama, dah tengok. Kan? Pakai duk keliling dia. Tiba-tiba dalam sonok-sonok mereka duk mengelilingi, nari-nari keliling dia tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tiba-tiba salah seorang bidadari tu, tak tahu entah macam dia terselak, dia tarik betih dia. Kain tu dia tarik, nampak betih dia. Nabi malu nak tengok. Tu cerita Nabi dipilihatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah, tadi Nabi terjengkit-jengkit tu pasal apa? Allah, Nabi kata, dalam perjalanan nak pergi tu, malaikat hampak sayap. Malaikat punya banyak. Nabi takut terpijak sayap-sayap malaikat. Tuhan Hanzalah. Sahabat Nabi ni ada janggut. Dia bila tengok, Nabi ditunjukkan bidadari ni yang suka janggut dia. Entah macam mana, duk urut janggut, tarik tercabut. Habis dah. Hari itu tengok-tengok tak ada apa dah, nak senyum apa dah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu kelebihan menyimpan janggut. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang bersugi, Allah bagi ucap dua kalimah syahadah di kanan hati, mudahkan. Orang ajar, kita boleh mengucap. Ayah saya orang yang tak pernah meninggalkan sugi, dan dia tak pernah bergigi dah. Sejak daripada dia pergi Mekah tahun 79, dia meninggal tahun lepas, dia tak pernah dah sugi. Dia tak pernah dah pakai bergigi. Dia pakai sugi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan tunjuk, betul
boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mana azan zuhur, dia dah tak boleh cakap. Bila azan di masjid, Allahu Akbar, dia jawab dengan cara dia. Dia jawab pada masjid. Sampai last sekali, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia jawab sampai habis. Lepas tu, lepas habis jawab di masjid, dia mula pejam mata, tak cakap sampai matilah. Tu kalimatut tauhid. Boleh mengucap 2 kalimah. Masya-Allah, Tuhan tunjuk sebab tak pernah tinggal sugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan saya tak bagi tuan-tuan bergigi, tapi jangan tinggal sugi. Faham tak? Berilah gigi tak apalah, tapi sugi jangan tinggal bagi ada. InsyaAllah. Lagi satu, sugi ni dia bagi kuat ingatan. Orang yang belajar mesti kena ada sugi. Tahu siapa? Sebab sugi ni dia menghilangkan balgham. Balgham ni dia macam hinguih, macam gelma. Dia duduk ni otak kita ni, bila mana kita sugi, dia akan sayang. Tu memudahkan untuk hafalan. Orang belajar memang kena sugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bagi ingatan kita kuat, dia bagi ingatan kita elok, insya-Allah. Ataupun dalam bahasa yang lain, orang bersugi tak nyanyuk, insya-Allah. Tak nyanyuk di hari tu, dia ingat, insya-Allah. Kemudian sugi ni dia menjaga mata kita. Insya-Allah orang bersugi ni, insya-Allah Tuhan pelihara mata dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan bagi mata dia elok, dia sugi. Ayah saya sebelum dia bersugi, dia pakai spek. Dia pakai spek daripada budak ni, belasan tahun dah pakai spek dah. Sahaja Sayyidina Muhammad. Mungkin dia budak rajin study, you know. Nak tengok TV, zaman tu tak ada TV. Sahaja Sayyidina Muhammad pakai spek. Ataupun salah penggunaan mata, kalau baca time bersenja pun, Allahumma Sayyidina Muhammad pun mosakkan mata. Jadi pada kecil dia pakai spek. Bila dia kata dulu ni kalau pakai spek, buang spek nampak tiang elektrik 2. Pakai spek satu balik lah. Bila buang spek 2. Lepas dia amal sugi, dia kata agak kami, lah ni ayah dulu yang macam tu. Lah ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buka spek, mata tengok tiang elektrik, dah kembali satu. Ni lah yang katakan kesan sugi. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Mungkin kalau kita umur 40, kita rabu nekat, tu dia panggil normal. Tapi insya-Allah jauh kita nampak lagi. Mana ni kelebihan kita mengamalkan sugi. Jadi orang perempuan macam mana waktu haid? Soalan ni jangan kata Allah tu pun tanya, adakah waktu nak berzikir boleh pakai sugi? Sebenarnya soalan ni miftahul ilmi. Kata ulama, as-su'alu miftahul ilmi. Soalan itu bertanya ataupun soalan itu kunci pada ilmu pengetahuan. Dia tanya sikit ya, tapi Tuhan nak bagi kat saya lebih untuk bagi kat orang lain. Nampak tak? Mereka kata soalan tu pun tanya, soalan bodoh tu. Takkan hak tu pun tak tahu. Tak, jangan. Soalan ni dia buka pada ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, soalan terakhir. Saya nak minta tolong Tuan Guru terangkan pasal penggunaan perkataan murahkan rezeki dalam doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni saya tak pernah dengar dan terima seumur hidup. Ni soalan pertama. Soalan dia, minta Tuan Guru jelas terangkan pasal penggunaan perkataan murahkan rezeki dalam doa-doa kita. Tapi as time ada pula ceramah-ceramah kata kita salah berdoa, kita minta rezeki-rezeki murah, sebab tu rezeki kita sikit. Kok tu pula dia faham. Jadi dia orang yang kata macam ni contoh ceramah-ceramah ni dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ustaz-ustaz ni yalah kadang-kadang pandangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita jangan guna perkataan murahkan rezeki. Jadi sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
perkataan ni ada banyak pemahaman. Ya Allah, murahkan rezeki kami, Ya Allah. Mana bagi rezeki sikit ni menurut pahaman dia. Lepas tu jangan guna perkataan murahkan rezeki. Okey. Saya pula berpandangan seperti mana pandangan kebanyakan para asatizah. Murah ni mana apa? Dapat di mana-mana. Duduk dalam jamban pun rezeki masuk. Masalah Sayyidina Muhammad. Di mana-mana rezeki kita ada. Itu mana murah rezeki. Kalau mahal, susah dapat. Kan? Mahal susah dapat. Contoh, ada jual ikut ni kereta kok ni lah, kereta Jaguar orang jual ikut ni. Tak ada, kalau start pun tak ada kot. Dia kena pergi Penang kot, ataupun dia kena pergi Ipoh Kuala Lumpur apa, sebab mahal. Faham? Tapi kalau kereta murah, kereta apa murah? Sebab saya kata peloton, kalau start banyak. Faham? Jadi maknanya kalau benda murah kok mana pun ada. Kalau mahal, tempat-tempat tertentu je. Tu yang kita minta Allah turun murahkan rezeki. Datang ke murahkan rezeki kami, Ya Allah. Murahkan rezeki kami, Ya Allah. Sallallahu. Rezeki kena bagi murah. Pasal apa? Rezeki kena bagi murah. Rezeki kena mudah kita peroleh, sebab tentu duduk ke dalam jiwa kita. Kalau kita tak murah rezeki, dia sempit rezeki ni, otak kita serabut, jiwa kita masalah. Nak buat ibadat pun kita tak tenang. Rezeki kita kena minta murah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu minta, yang kedua jalan untuk murahkan rezeki. Banyak di antaranya, bagi perhatian, saya pernah jumpa 40 perkara yang menyempitkan rezeki, tapi saya kehilangan 40 perkara tu. Teringat beberapa perkara je. Antaranya, kalau sikat rambut, jangan sikat rambut dengan bilah yang patah. Kalau bilah sikat rambut patah, pergi beli lain hak baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu nak murahkan rezeki. Antara lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah ni jangan bagi ada sawang. Hatta dalam jamban kita pun jangan bagi ada sawang. Jangan bagi ada sawang. Mungkin tempat lain okey, dalam jamban kita ada sawang. Murah rezeki tak ada waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina. Hatta di asrama sekalipun. Di asrama ada tak sawang? Ada tak? Angguk tu. Angguk ada tu. Kena bersihkan asrama. Ada satu kawan saya, dia muhasabah saya. Waktu tu saya wadun asrama di Darul Ulum. Saya jagalah kebersihan semua kawasan. Hari tu dia main rumah saya, masalah saya mak pelajar cuti. Dia nak guna tandas, saya kata guna asrama tak apa. Dia masuk di tandas asrama, dia keluar, dia kata dia tak tengok atas tu. Ish. Saya kata ya Allah, hal ni aku tak tengok. Dia tengok atas tu. Ish, orang banyak tak, dia tak buang. Kawan-kawan kan, dia boleh tengok macam tu lah. Jaga. Salah Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, betul kita kata macam ni, jenuh buang lah Ustaz. Memang Tuhan bagi murah rezeki. Bila kita buang, lambah-lambah tu demai, buang pula. Allahumma salli ala sayyidina. Macamlah kita cukup bulu ketiak dengan bulu hari-hari. Cukup tumbuh. Memanglah Tuhan nak bagi. Sebanyak mana Tuhan nak apa dosa kita tu, sebanyak berapa lay ada di kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain, jangan tidur malam biar singki ada pinggan mangkuk. Saudara Sayyidina Muhammad. Pastikan nak tidur malam semua dah basuh. Jangan bagi ada bekas-bekas makanan yang masih belum kita basuh. Banyak perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pergi kubur, jangan baca nama atas kubur.
bukan mana tak boleh tengok, baca di mulut. Fatimah binti Saleh, apa tahu dengan hari bulan kita baca tu juga menjadikan seseorang tu faqir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain, pakai serban jangan pakai duduk, pakai berdiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai pakaian, pakai seluar khususnya, pakai seluar, pakai dalam keadaan duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak perkara. Antara lain, jangan melintas di bawah penyidai. Sidai baju nak lintas bawah dia. Antara lain, itu antara yang saya ingat untuk murahkan rezeki. Di samping masalah Sayyidina Muhammad, kita mengamalkan membaca suratul Waqiah. Satu Waqiah ni bagi orang nak murah rezeki, terlebih-lebih lagi para pelajar. Kita mengaji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak Allah murahkan rezeki kita. Bila Allah murah rezeki, kita senang belajar, boleh bayar yuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi para pelajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih-lebih lagi, jadi bacalah suratul Waqiah siang sekali, malam sekali. Lepas tu jangan baca-baca, lepas tu nak murah terus. Awak tak murah rezeki tau. Dia bukan hari tu baca, hari tu murah. Sampai jadi darah daging, jadi wirid. Kita dah boleh baca suratul Waqiah walaupun kita tak tengok Quran. Waktu tu demai, rezeki mengalir macam dengan ayam, insya-Allah. Lepas tu jangan mengamalkan tidur lepas subuh. Jangan mengamalkan tidur lepas subuh. Nak tidur sangat, masalah Sayyidina Muhammad, baik, jadi tunggulah matahari naik, kita bayang duha dulu, barulah kita tidur. Tapi kalau kita tak jadi amalan, tak apa. Hari tu letih sangat, uzur sangat, hari tu tak ada masalah apa. Tapi jangan diperangai, dia akan menyempitkan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ucapkan sebanyak-banyak astaghfirullahaladzim, juga menarik rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan memperbanyakkan selawat pada Rasulullah pun menarik rezeki. Sebenarnya banyak perkara yang boleh menarik rezeki kita. Lepas tu satu lagi, kalau kita hutang, bayar hutang. Kadang-kadang orang ni dia kata, nak bayar hutang, kami makan pun tak apa banyak. Jadi subhanallah, kita makan kerot, jangan mewah, bayar hutang, bagi orang suka. Bila bagi orang suka, kita bayar hutang, itulah yang akan mencepatkan. Cepat rezeki masuk ni, seumpama tali, bila dia nak habis, lagi cepat kan, dia bersih kan. Macam tu, rezeki akan masuk kalau kita bayar hutang dulu. Makan hak keluarga tak apa, hutang tu kena ada bahagian bayar Allah. Kalau tidak, susah rezeki. Jenuh cari, jenuh minta, sebab tak buat. Tuhan nak bagi pun sebab tu sebab tu Tuhan ambil kira. Kalau sebab kita nak, ialah mungkin teruk sikit awal, tapi itulah rezeki nak main. Sebab dia di samping soalan Sayyidina Muhammad, yang ada kita buat keluar untuk orang. Jamu orang bila kita menega soalan Sayyidina Muhammad, ada cepat kita bayar, kita bagi sedekah, jangan kira dengan orang. Sebab itu kadang-kadang ada orang menega, seminggu sekali dia buat kenduri. Kita kata, sayang dia buat kenduri tu, sayanglah dia buat kenduri. Sebenarnya itulah cara cari rezeki, umpan rezeki. Kita buat keluar sikit yang nak dapat tu tak padan, lebih daripada tu. Sedekah ni dia macam dengan orang yang nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam orang yang nak mengaikan, dia umpan tu, belalang ke apa ke, umpan sikit lah, hal amal tu tak padan, insya-Allah. Subhanallah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit yang kita berkongsi pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan memberi kefahaman, penambahan ilmu pada kita semua, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Hari ini penaja kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, yang pertamanya ialah hamba Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang minta doakan keluarga bebas daripada sihir dan sakar, dan anak-anak dapat jodoh yang baik, insya-Allah. Yang kedua, Salmah Ismail keluarga Selangor. Yang ketiga, Kak Emma keluarga Kelantan. Yang keempat, hamba Allah
Taman Seri Wang, Sungai Petani. Yang kelima, Puan Zainab Daud Rawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kepala untuk para arwah. Yang keenam, Nurma Sheila binti Mansur, Seksyen 24, Shah Alam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, Lina Azina binti Ibrahim Langkawi. 8, Nurul Nadia Kamilia binti Mustafa dan keluarga, Pasir Gudang, Johor. 9, hamba Allah, Taman Sengambut, Permai, KL. 10, Bonda Aisyah dan seisi keluarga. 11, Nurul Aisyah binti Ali Muhammad dan anak Balqis binti Muhammad Zayadi, Sungai Petani. 12, hamba Allah, Bukit Julutung, Shah Alam, sempena ulang tahun kelahiran. Yang ketiga, Zunaidah Yahya, Bangi, Selangor. Wassallallahu Sayyidina Muhammad, yang kepala untuk arwah. 14, Kak Rodiah keluarga, Jalan Datuk Kumbang. 15, Nik Dahna bin Megat, suami, anak-anak, ibu mentua, para arwah Jitra. 16, hamba Allah Shah Alam U2. Yang 17, hamba Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad. Yang ke-18, Muhammad Faiz bin Jamaluddin dan Nur Adilah bin Hashim, Ipoh Perak. 19, hamba Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad. 20, Saiful Azrin bin Nazim dan Liza Yusuf daripada Seri Manjung. 21, Rahmah Zalizan dan anak-anak dan juga pahala untuk arwah suami dan juga para arwah yang lain. 22, daripada Tasik Gelugong, Pulau Pinang. 22, Asyah binti Daud Asmahan binti Muhammad Saleh, Sungai Petani, Kedah. 23, Nur Aini Segamak, Johor. 24, Shuniza Cik Din Kangak, Perlis. 25, Mansur bin Maizan Taman Cempaka, Ampang, Selangor. 26, Nurmala Muhammad Nasir, Seremban. 27, Syarifah Nur Amirah binti Burhanudi, Kuala Lumpur. 28, Hajah Kamsiah, Shah Alam. Sallallahu Sayyidina Muhammad, menaja pada hari kelahiran. 29, Nur Halinda Husin Taman Datuk Senu, Sentul, Kuala Lumpur. Pahala diniatkan untuk suami dan ibu mentua. 30, hamba Allah Pontian, Johor. 31, Qalbi binti Maknur Mahang, Kulin, Kedah. 32, Haliza Abu Samad, Bangi. 33, Kamarul Hizam bin Ja'far dan Syarifah Rosilawati bin Syed Osman serta anak-anak, Taman Permata, Jitra. 34, Nur Hasrina Hashim, Semabuk, Melaka. 35, Nur Ain Haniza keluarga, Subang Bistari, Selangor. 36, Tuk Umi Zahra, Kuala Nerang. Sallallahu Sayyidina Muhammad. 37, Nur Fatin Mukakhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doakan Nur Fatin Mukhtar sentiasa dilimpahkan rezeki, berjaya di dunia dan akhirat. 38, Nur Zihaniah Ahmad, Kepala Batah, Pulau Pinang. 39, Ustazah Masyitas keluarga, Pokok Senar. 40, Aminah Syed Ahmad keluarga, Melaka. 41, Syarifah Intan, Kajang. 42, Nurizan Lenggung, Perak. 43, Nur Afiqah Cik Azlan daripada Shah Alam. 44, Asmaroni dan keluarga, Baling. 45, Muhammad Tajuddin bin Ahmad Rozita bin Muhammad Zainuddin, Taman Soga, Batu Pahat, Johor. 46, Noni Baizura dan anak-anak, Bangi. 47, Muhammad Salamuddin dan Siti Aisyah, Kampung Bukit Hitam, Kuala Pegang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 48, hamba Allah, Kuala Lumpur. 49, hamba Allah, Kota Baru, Kelantan. 50, Abdul Malik Mak Desa dan isteri dan juga anak-anak, Nibung Tebal. 51, Ibu Amirul Mukminin dan Ibu Aminullah Matin, TVM Subang. 52, Masturah Abdul Latif, Johor Bahru. Kita doakan insya-Allah yang pertama sekali, moga-moga Allah kabulkan semua hajat penaja-penaja kita insya-Allah. Moga-moga Allah ampun dosa mereka, Allah angkat kedudukan mereka pada sisi Dia. Allah selamatkan mereka semua daripada COVID-19. Allah bagi kejayaan kepada mereka dunia dan akhirat. Allah bagi anak-anak mereka jadi anak-anak yang baik dan soleh dan solehah. Tuhan bagi kemurahan rezeki pada mereka, masalah Sayyidina Muhammad. Tuhan ampun mereka di sisi Dia. Tuhan panjangkan jodoh mereka dalam taat. Tuhan panjangkan rezeki mereka dalam taat, dalam kebaikan. Allah bagi mereka jadi orang pemurah. Allah ampun dosa mereka, Allah kabulkan mereka. Allah panjangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
umur mereka dalam ketaatan pada Allah, dan kita minta insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kurniakan mereka masuk syurga tanpa hisab, dapat melihat Nabi di dunia ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang sama kepada kita, seperti mana kita doakan pada mereka yang sama, kita pohon Allah kurnia pada kita semua insya-Allah. Tak kira di mana kita berada, moga-moga kita mendapat doa seperti mana kita mendapat kemustajaban doa seperti mana Allah kurniakan pada mereka semua insya-Allah. Itu juga kita doakan kepada semua umat Islam di Malaysia, Allah selamatkan daripada musibah yang berlaku ni insya-Allah. Kita doakan insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad seperti mana kita doa pada mereka, seperti itu Allah kurnia pada kita, dan Allah bagi nikmat ini berpanjangan pada kita semua insya-Allah. Kita minta Allah kurniakan pada kita doa yang mustajab, doa yang Allah terima, doa yang diberkati pada sisi Dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna qasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin insyaallah. Jadi seperti mana yang saya umumkan pada seminggu lepas, jadi insya-Allah pada esok hari mula pukul 7. Jadi setiap pukul 7 hari Jumaat kita baca Yasin dulu. Kita minta Allah angkat dengan secepatnya COVID ni insya-Allah. Kita harap dalam ramai-ramai kita ni ada orang yang diaminkan doa kita, dan doa tu dimustajabkan oleh Allah SWT insya-Allah. Amin insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallah ta'ala wa atubu ilaik wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.